Okey, itu tentang Zulhijjah dan kita masih lagi bercerita tentang ibadah korban di Aidiladha nanti. Ya. Dan kita nak bersama dengan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail bercerita tentang musaadah korban perdana di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, apa Waalaikumsalam khabar? warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Tok? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Eli dan juga rakan setugas sihat ke? Sofia, Ya, saya. Alhamdulillah. Sihat, Alfiah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Baik, Okey. Datuk, mungkin kita nak mulakan Baik. perbincangan kita lah sedikit sebanyak untuk pengetahuan ramai tahun ini. So tentunya ketetapan baru untuk SOP solat Aidiladha dan juga melaksanakan ibadah korban di wilayah persekutuan ini agak berbeza. Mungkin Datuk nak perincikan sedikit. Okey, terima kasih Eli dan juga Sofia. Ini bagi wilayah Persekutuan di bawah Jabatan Agama Islam Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Untuk makluman Eli dan juga rakan setugas, kita telah mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Dan saya menjunjung kasih kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong kerana ada dua perkara yang penting yang kami dapat. Yang pertama ialah pelaksanaan ibadah korban, Eli dan juga Sofia. Yang ini pelaksanaan ibadah korban ni ada sedikit perubahan sedikit. Kalau dulu boleh dibuat di kawasan masjid di wilayah Persekutuan, tetapi tahun ini kita telah pun mendapat perkenan untuk melaksanakan di rumah sembelihan sahaja, Eli dan juga Sofia. Dan yang keduanya, ia diselaraskan oleh bahagian pengurusan masjid dan juga pejabat tabligh agama ZUN. Ini adalah untuk mengelakkan daripada perkumpulan yang ramai dan juga untuk memutuskan rantaian COVID-19 lah. Dan petugas juga dihadkan, Eli dan juga Sofia. Dan yang kedua, boleh juga membuat di tanah lapang ataupun padang. Tetapi ada SOP dia. Yang pertamanya ialah pertubuhan ataupun persatuan penduduk boleh memohon, tetapi sebenarnya sekarang ni permohonan telah ditutup ya. Ya. Dan lewat sangat ni kalau nak mohon je kan. Ya. Last minute betul ni, Datuk. Kita cuma nak ceritakan bahawa sebelum ini boleh memohon dan 4 pihak telah pun bekerjasama. Yang pertama ialah Jabatan Veteriner, yang kedua ialah pihak berkuasa tempatan, yang ketiga ialah pejabat kesihatan daerah dan yang keempat ialah Jawi. Apabila permohonan datang, keempat pihak ini akan membuat lawatan ke tempat tersebut untuk melihat kesesuaian dan juga daripada pelbagai inilah kita sebut sebagai aspek. Yang pertama ialah dalam sudut kawasan itu, yang kedua ialah dari sudut pengaliran ataupun dari sudut kesihatan ataupun keselamatan. Sebab itulah kita nak buat syiar Islam ini sebagai salah satu yang dituntut, tetapi biarlah dia mematuhi peraturan ataupun SOP agar kita dapat membantu negara lah memutuskan rantai COVID-19. Jadi saya ingat Eli dengan Sofia pun faham ya, sejak sehari dua ni pun sedang naik. Betul. Tapi kita mengharapkan ianya tidak berlaku ataupun tidak ada kluster masjid ataupun kluster korban, insya-Allah. Ya, baik. Sedikit Datuk, bila bercakap tentang aktiviti korban yang akan dilaksanakan di tempat yang dibenarkan nanti, siapakah atau pihak mana yang akan berada di situ selain daripada mereka yang terbabit bertanggungjawab melakukan penyembelihan? Okey, yang pertamanya apabila dilaksanakan di rumah sembelihan, semua proses sembelih, potong, lapah dan juga memasukkan dalam beg plastik itu adalah dilakukan di rumah sembelihan. Dan apabila telah selesai, ianya akan dihantar ke zon-zon yang berkaitan. Di wilayah Persekutuan KL dan juga Putrajaya, kita ada 7 zon. Maknanya zon 1 sehingga zon 6 di KL, zon 7 di Putrajaya. Bermaksud syarikat rumah sembelihan tersebut akan menghantar terus kepada masjid yang telah kita tetapkan, dan di masjid itulah masjid-masjid di bawahnya dan juga surau yang menyertai bawahnya akan mengambil di situ, dan setiap proses pengagihan tidak boleh melebihi daripada 12 orang. Maknanya ini bagi mengelakkan berlakunya itulah saya sebut tadi, berlakunya tularan dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita di kawasan lapang dan padang juga akan perlu ada SOP ya. Maknanya ada sanitizer, ada MySejahtera dan adanya pengawalan daripada pihak-pihak yang tertentu, ataupun
perlu diingat kepada semua yang menyertai di Padang dan juga Lapang, pihak polis dan juga pihak berkuasa seperti penguatkuasa di BKL, Jabatan Veteriner, penguatkuasa Jawi akan sentiasa membuat lawatan. Ya. Bukan apa, kita nak elakkan daripada berlakunya pelanggaran SOP Ya, itu, Andy betul. dan juga. Itu penting tu ya. Datuk, bagi SOP solat Aidiladha pula bagaimana? Okey, bagi solat sunat Aidiladha, setakat ini kita menjunjung kasih Abah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong kerana di wilayah-wilayah Persekutuan kita juga telah pun mendapat perkenan bagi masjid negeri iaitu masjid wilayah Persekutuan kita dibenarkan untuk menunaikan solat dengan 300 orang sebab masjid negeri ni besar. Kalau belum PKP dia boleh memuatkan sampai 17,000 orang ya. Tapi bila dah suasana begini dibenarkan juga tetapi dengan jumlah yang 300 orang. Ini masjid negeri wilayah Persekutuan. Mungkin Eli dan juga Sofia dah pernah nampak masjid paling besar di wilayah. Dan yang kedua ialah Masjid Zun. Manakala Masjid Zun kita ada 8 Masjid Zun di Kuala Lumpur ada 6, Putrajaya 1, di Labuan 1. Ini akan dibenarkan 100 orang. Manakala di Masjid Karya kita ada lebih kurang 80 Masjid Karya dibenarkan untuk solat sunat Aidiladha 50 orang sebagaimana solat fardu Jumaat lah. Jadi lebih kurang begitulah disebut tadi tu. Maknanya ini yang kita nak tunjukkan bahawa perkara ini perlu dipatuhi. Manakala Edi dan juga Sofia, kalau di surau yang crowded, yang padat penduduk dan kecil, iaitu di PPR ataupun di perumahan awam, buat masa ini memandangkan berlakunya kita sebut sebagai banyak yang di PKPD kan. Jadi kita hadkan kepada 12 orang sahaja dulu dan kita mohon agar warga wilayah Persekutuan bersabar walaupun mereka ni boleh menunaikan solat sunat Aidiladha di rumah bersama dengan family mereka dan kita dah siapkan khutbah dan kita dah siapkan SOP dan takbir tidak boleh dibuat di rumah antara rumah ke rumah. Maksudnya di rumah dengan family boleh tetapi berpindah dari satu rumah ke satu rumah tak boleh lah bagi mengelakkan daripada ziarah menziarahi dan takbir di masjid kita benarkan tetapi hanya malam hari raya dalam tempoh yang singkat dan selepas waktu ketika hari tasyrik dibenarkan sekadar 10 minit. Bermaksud kita cuba untuk menghaibahkan syiar ini tetapi dengan SOP Eli dan juga Sofia insya-Allah. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa kita agar tauhid solat dapat diangkat daripada bumi Malaysia dan wilayah Persekutuan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, Datuk, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan kami harap jelas dan pastinya kalau ada sebarang masalah atau kemusykilan tentang perkara ini boleh dirujuk kepada pihak-pihak seperti Jawi dan sebagainya ya untuk memastikan boleh. SOP dapat. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelang kepada Eli dan juga Sofia. InsyaAllah. Itu juga dengan Datuk. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kami akan ke masjid wilayah. Boleh ya Datuk? Boleh. Ya. Berlintas Saya langsung telah dari sana. pun Eli saya telah pun memberikan kebenaran untuk TV3 membuat liputan di Masjid Alhamdulillah. Wilayah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, nanti insyaAllah. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi.